Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Nurlela, kita akan belajar tentang tajuk percukaian bab 4 tingkatan 5. Bab ini melibatkan standard kandungan 4.1 percukaian dan kita akan fokus kepada standard pembelajaran 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Dalam bab ini, kita akan teruskan dengan topik mengira cukai pendapatan yang melibatkan potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat. Apakah potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat? Yang pertama, potongan cukai bulanan PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHDN. Yang kedua, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah. Baik, jika cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB, akan wujud bayaran cukai yang tidak mencukupi, iaitu cukai tolak PCB. Maka, bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada LHDN. Jika cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB, akan wujud lebihan potongan, iaitu PCB tolak cukai. Maka, lebihan potongan PCB akan dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Seterusnya, kita lihat contoh soalan pengiraan cukai pendapatan yang melibatkan potongan cukai bulanan PCB. Pendapatan bercukai Ismail pada tahun 2020 ialah RM68,210. Diberi bahawa RM300 dipotong daripada bulanan untuk PCB. Hitung bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat oleh Ismail. Daripada soalan ini, kita kenal pasti dahulu langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kenal pasti pendapatan bercukai dan rujuk jadual banjaran pendapatan bercukai. Yang kedua, hitung cukai pendapatan. Yang ketiga, hitung jumlah PCB. Yang keempat, hitung baki cukai pendapatan. Jom kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama sekali, kita kenal pasti dahulu pendapatan bercukai Ismail, iaitu daripada soalan ini, pendapatannya adalah RM68,210. Kemudian kita rujuk kepada jadual banjaran pendapatan bercukai. Untuk pendapatan bercukai Ismail, RM68,210 ni berada di antara RM50,001 hingga RM70,000. Daripada jadual banjaran ini, kita dapatkan dahulu cukai dasar dan cukai atas baki. Kemudian tentukan rebate cukai yang ada untuk kita hitung cukai pendapatan. Baik, cukai dasar kita akan lihat pada RM50,000 yang pertama. RM50,000 yang pertama ini telah ditetapkan cukainya sebanyak RM1,800. Jadi cukai dasar adalah RM1,800. Cukai atas baki adalah merujuk kepada RM20,000 yang berikutnya, yang mana telah ditetapkan kadar dia sebanyak 14%. Jadi cukai atas baki, kita ambil pendapatan bercukai Ismail RM68,210 tolak dengan RM50,000 yang pertama. Jadi baki dia adalah RM18,210. Untuk dapatkan cukai atas baki daripada RM18,210 ini, kita darab dengan kadar yang telah ditetapkan adalah 14%. Jadi cukai atas baki adalah RM2,549.40. Kemudian kita tentukan rebate cukai pula. Okey, rebate cukai ini kita imbas balik. Apa itu rebate cukai? Rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate cukai, iaitu rebate cukai sebanyak RM400 akan diberi kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000, tertakluk kepada perubahan semasa.
Jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai juga. Jadi kita lihat rebate cukai Ismail adalah RM0. Kenapa RM0? Sebab pendapatan bercukai Ismail lebih daripada RM35,000 iaitu RM68,210. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ismail ialah kita tengok dulu atau imbas dulu cukai pendapatan, rumus cukai pendapatan iaitu sama dengan cukai dasar tambah cukai atas baki tolak rebate cukai. Jadi cukai yang perlu dibayar adalah cukai dasar 4,600 tambah cukai atas baki 3,675 tolak dengan rebate cukai. Jadi cukai yang perlu dibayar adalah RM4,349.40. Kemudian kita kira ataupun hitung jumlah PCB. Okey, daripada soalan ini, setiap bulan sebanyak RM300 dipotong untuk PCB. Jadi, kita akan hitung untuk 12 bulan. Jadi, RM300 darab dengan 12 dapat RM3,600. Jumlah potongan jumlah PCB yang dipotong ialah RM3,600. Okey, jadi kalau kita tengok daripada jumlah PCB ini terkurang bayar kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ismail ialah RM4,349.40. Jadi akan wujud baki cukai pendapatan. Okey, bagaimana kira dia? RM4,349.40 tolak dengan RM3,600. Jadi, baki cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ismail ialah RM749.40. Baik, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua, pengiraan cukai pendapatan yang melibatkan potongan cukai bulanan PCB. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Dan adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Seperti biasa, daripada soalan ini kita kenal pasti dahulu langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai. Yang kedua, rujuk jadual banjaran pendapatan bercukai berdasarkan pendapatan bercukai. Yang ketiga, hitung cukai pendapatan. Yang keempat, hitung jumlah PCB. Yang kelima, tentukan sama ada wujud baki cukai yang tidak mencukupi atau lebihan potongan. Jom kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Baik, untuk soalan A. Okey, untuk soalan A, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Jadi, kita dapatkan dahulu pendapatan bercukai. Hitung pendapatan bercukai. Okey, untuk jumlah pendapatan. Okey, untuk jumlah pendapatan, kita imbas balik apa itu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa beli, royalti, premium dan sebagainya. Jadi daripada soalan ini, kita tengok gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000. Jadi jumlah pendapatan dia adalah RM74,000. Kemudian kita merujuk kepada pengecualian cukai. Kita imbas balik pengecualian cukai itu apa? Merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya Perpustakaan Negeri dan Badan Rawatan Kesihatan. Jadi daripada soalan ini, kita lihat Encik Lim
telah menderma RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Jadi jumlah pengecualian cukai adalah sebanyak RM1,000. Seterusnya, pelepasan cukai. Apa itu pelepasan cukai? Merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan, antaranya caruman KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Jadi daripada soalan ini, Encik Lim telah menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Jadi untuk pelepasan jadual kita tetapkan di sini. Dalam jadual ini, individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000, insurans perubatan RM1,325, perbelanjaan rawatan perubatan ibu RM1,250. Jadi pendapatan bercukai dia, kita lihat dulu kepada rumus pendapatan bercukai, iaitu jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan Encik Lim RM74,000 tolak pengecualian cukai RM1,000 dan semua pelepasan cukai yang ada. Jadi pendapatan bercukai adalah sebanyak RM54,425. Seterusnya, kita nak hitung cukai pendapatan Encik Lim. Pendapatan bercukai Encik Lim RM54,425 terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Okey, berdasarkan jadual banjaran pendapatan bercukai Encik Lim berada di antara RM50,001 hingga RM70,000. Baik, seperti biasa, kita dapatkan dulu pendapatan bercukai Encik Lim, iaitu RM54,425. Kemudian kita tentukan cukai dasar, cukai atas baki berdasarkan jadual banjaran. Kemudian tentukan rebate cukai untuk dapatkan atau hitung cukai pendapatan. Jadi untuk cukai dasar, kita tengok kepada RM50,000 yang pertama, telah ditetapkan cukai sebanyak RM1,800. Jadi cukai dasar dia adalah RM1,800. Untuk cukai atas baki, kita akan lihat RM20,000 yang berikutnya dikenakan kadar sebanyak 14%. Jadi kita dapatkan baki cukai tersebut, iaitu daripada pendapatan bercukai RM54,425 tolak dengan RM50,000 yang pertama tadi, dan kita akan dapat baki dia RM4,425. Dan baki RM4,425 ini didarab dengan 14% kadar yang telah ditetapkan untuk dapatkan cukai atas baki dia, iaitu RM619.50. Kemudian kita tentukan rebate cukai. Rebate cukai Encik Lim adalah RM0 kerana pendapatan bercukai lebih besar ataupun lebih daripada RM35,000, iaitu RM54,425. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita rujuk dulu kepada rumus cukai pendapatan, iaitu cukai dasar tambah cukai atas baki tolak rebate cukai, iaitu cukai dasar RM1,800 tambah RM619.50 tolak RM0, maka cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM2,419.50. Baik, untuk soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, baik, kita tengok jalan penyelesaian dia. Untuk tentukan Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan atau tidak, kita kena jumlahkan dahulu PCB yang dipotong. Daripada soalan ini, setiap bulan gaji Encik Lim dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Jadi bila kita nak jumlahkan dia, kita mesti darab
dengan 12 untuk yang setahun. Jadi RM180 darab dengan 12, kita akan dapat jumlah PCB yang dipotong adalah sebanyak RM2,160. Okey, daripada jumlah PCB yang dipotong ini terkurang bayar kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim ialah RM2,419.50. Jadi, kita tengok baki cukai pendapatan yang perlu dibayar berapa. Jadi, cukai pendapatan yang perlu dibayar tolak dengan jumlah PCB iaitu RM2,419.50 tolak RM2,160, maka baki cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM259.50. Maka kesimpulan boleh dibuat, Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayar. Baik, saya harap semuanya jelas bagaimana hendak mengira cukai pendapatan yang melibatkan potongan cukai bulanan PCB.